Soalan Rafiq, sila. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan saya nombor 16. Terima kasih Yang Mohd Rafiq dan terima kasih Datuk Speaker atas soalan. Antara projek yang telah dijanjikan namun masih belum dilaksanakan oleh Kerajaan Persekutuan untuk negeri Pulau Pinang adalah melibatkan penstrukturan semula air di Pulau Pinang yang telah pun dimeterai pada tahun 2011. Berhubung penstrukturan semula ini, antara perkara yang telah dijanjikan adalah projek pembesaran empangan Mengkuang yang melibatkan 4 fasa, iaitu fasa 1, fasa 2A, fasa 2B, fasa 2C dengan peruntukan sebanyak 1.2 bilion ringgit. Ini semua telah dipersetujui pada waktu itu dan surat secara rasmi yang menyatakan persetujuan telah pun diperolehi daripada kementerian. Projek fasa 1 yang melibatkan pembesaran empangan telah pun siap pada 10 April 2017. Manakala projek fasa 2A iaitu penaiktarafan rumah PAM Mak Sulong telah pun siap pada 28 September 2017. Kerja-kerja bagi projek fasa 2B yang melibatkan penyaluran air mentah dari stesen PAM Mak Sulong ke terusan Sungai Dua kini sedang berjalan di tapak dan dijangka siap pada bulan Ogos 2023. Dan dengan siapnya projek ini, maka kita akan perolehi tambahan 300 MLD yang dapat dipindahkan daripada empangan Mengkuang ke loji rawatan air Sungai Dua. Projek fasa 2C pula yang melibatkan pembinaan rumah PAM Lahak Yoi telah ditangguhkan. Bahagian bekalan air Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim telah memaklumkan melalui surat bertarikh 3 Februari 2023 baru bulan lepas kepada Kerajaan Negeri bahawa fasa 2C iaitu pembinaan rumah PAM Lahak Yoi tidak boleh dilaksanakan kerana kapasiti air yang boleh diambil dari Sungai Muda sudah hampir mencapai paras maksimum. Tapi projek ini adalah sangat penting kerana ia membolehkan PBA untuk mengekstrak air mentah dari Sungai Muda semasa musim tengkujuh iaitu dari bulan April hingga Mei dan juga September hingga November. Mungkin mereka tak faham, kita bukan nak mengekstrak air sepanjang tahun. Kita faham bahawa ada kalanya air dalam Sungai Muda itu tidak mencukupi untuk diekstrak. Namun, kita sebenarnya kerajaan negeri berhasrat untuk mengambil air hanya semasa musim hujan. Apabila air melimpah di Sungai Muda. Dan kita semua tahu air yang melimpah itu akan menjadi air yang dibazirkan kerana tidak dapat digunakan. Jadi semasa musim tengkujuh itu, air yang melimpah ke laut, bolehlah kita ekstrak untuk disimpan dalam empangan Mengkuang supaya kita boleh menggunakan apabila perlu. Dan empangan Mengkuang pula akan menyalurkan air semasa musim kemarau ke loji rawatan air Sungai Dua atau semasa krisis. Ya, sekiranya mengalami krisis dan dengan siapnya fasa 2B tadi, maka kita boleh menyalurkan sebanyak 600 MLD sehari. Dan anggaran kos bagi pembinaan rumah PAM Lahak Yoi ini dengan kapasiti 440 MLD adalah sebanyak 80 juta ringgit. Kerajaan negeri akan meneruskan rayuan kepada Kerajaan Persekutuan berhubung perkara ini bagi membolehkan pengisian semula empangan Mengkuang yang lebih pantas dengan sumber air kedua iaitu Sungai Muda. Terima kasih. Terima kasih. Sila. Terima kasih kepada Tanjung Bunga atas jawapan yang diberikan. Tapi di sini kita nampak isu bekalan air menjadikan satu isu yang amat prihatin oleh warga Pulau Pinang sejak gangguan bekalan air berlaku selepas banjir di Baling. Dan soalan saya di sini adalah apakah status rundingan negeri Pulau Pinang bersama dengan negeri Perak atas isu penggunaan air mentah Sungai Perak dan juga apakah status projek-projek di bawah Raw Water Contingency Plan 2030? Terima kasih.
Terima kasih Yang Berhormat Rafiq. Untuk isu pemindahan air Sungai Perak, dia sebenarnya kerajaan negeri telah mengenal pasti Sungai Perak sebagai sumber air yang sangat penting, yang sangat diperlukan bagi menampung keperluan air negeri Pulau Pinang pada masa depan. Namun begitu, rundingan bersama kerajaan negeri Perak, walaupun kerajaan negeri telah cuba dengan beberapa orang menteri besar, dah tukar beberapa kali, namun sehingga hari ini masih belum berjaya. Dan yang terbaru, terkini, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri telah menulis surat kepada Menteri Persekutuan bagi meminta bantuan pihak kerajaan untuk menjadi perantara untuk memanggil sebuah perbincangan 3 pihak bersama-sama dengan kerajaan negeri Perak juga. Jadi kita sama-sama menantikan dan mengharapkan agar kerajaan persekutuan dapat membantu dalam hal ini. Isu mengenai raw water contingency plan yang ditanya oleh Yang Berhormat tadi, sebenarnya oleh kerana pemindahan air Sungai Perak tidak dapat dilaksanakan dengan kadar segera, maka pihak PBA telah pun merangka satu plan alternatif yang dipanggil Raw Water Contingency Plan 2030. Dan antara skop bagi projek tersebut adalah pertamanya, fasa 2 naik taraf tangki pemendapan loji rawatan air di Sungai Dua, iaitu penambahan sebanyak 91 MLD. Projek ini telah pun siap. Yang kedua, pakej 12A loji rawatan Sungai Dua juga, tambahan modul rawatan air yang baru, iaitu akan menambah sebanyak 114 MLD. Yang ni statusnya 15% pembinaan, jadi dalam pembinaan. Yang ketiga adalah fasa 1 loji rawatan air Empangan Bengkuang. Yang ni kita telah melantik perunding, jadi dalam tahap konsultansi. Yang ketiga adalah fasa 1 loji rawatan air Sungai Muda. Yang Sungai Muda punya kita jangka siap pada 2028, jadi agak lambat sedikit. Kemudian kita ada skim bekalan air Sungai Prai dan juga skim bekalan air Sungai Krian. Yang ni juga adalah perancangan, sedang dalam status perancangan, dan kita jangka juga mungkin Sungai Prai boleh dilaksanakan dalam masa depan, tapi untuk Sungai Krian kita nak awalkan dan kita jangkakan sehingga 2026. Ini dengan loji rawatan air Sungai Krian kita jangkakan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi di SPS khususnya. Jadi itulah sedikit sebanyak status projek-projek tersebut. Terima kasih. Terima kasih Penggalang Kota.